Sejarah Tingkatan 5, Bab 7, Membina Kesejahteraan Negara. 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Objektif pembelajaran: 1. Menerangkan langkah memartabatkan bahasa Melayu. 2. Menilai peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beberapa langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antara langkah termasuklah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui pengubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Langkah seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Selain itu, langkah memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan ialah pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di pegiat di seluruh negara. Antaranya Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Tahukah anda apakah bahasa ilmu dan apakah bahasa rasmi? Bahasa ilmu merujuk bahasa yang mampu menjadikan perantaraan bagi menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga peringkat tinggi. Bahasa rasmi pula merujuk bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan kehakiman. Langkah seterusnya untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ialah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Penubuhan UKM merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Universiti ini muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Penubuhan Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusastraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Institusi ini kemudiannya bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 1992. Institusi ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum di dalam dan di luar negara. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu.
Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada Resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukur pembinaan masyarakat bersatu padu melalui bahasa. Rumusannya, pengenalan akar bahasa kebangsaan, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam takbiran, pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Pemimpin dan rakyat wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran di negara kita.